Tengok depan Satu campur satu, dua tau. Satu campur satu, tiga lah bapa. Tak, tiga. Aduh Inas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kita punya pembelajaran pada hari ini. Baik. Jadi sambungan kepada pembelajaran kita pada yang lepas. Kalau masih ingat, kita berbincang soalan ini, uji minda. Okey, kita tukarkan nombor-nombor ini, nombor pendaraban berulang ini kepada bentuk indeks A kuasa N. A kuasa N. A kuasa N ialah A ialah asas, N ialah indeks. Baik, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita, iaitu bagaimana untuk kita menukar suatu nombor kepada bentuk dalam nombor indeks. Kita nak tukarkan suatu nombor, diberikan suatu nombor, okey, ke dalam bentuk indeks. Satu nombor ke dalam bentuk indeks. Alright. Ada dua cara, iaitu cara yang pertama di sini kita tengok ada kaedah, okey, ada kaedah pembahagian berulang. Kaedah pembahagian berulang. Okey, ini kaedah yang pertama, dan kaedah yang kedua ialah kaedah pendaraban berulang. Ini ialah kaedah yang kedua. Baik. Kedua-dua kaedah ini adalah sebenarnya berlawanan antara satu sama lain. Apa yang saya maksudkan dengan berlawanan ialah, baik, contohnya, okey, 10 darab 2 sama dengan 20. Lawan kepada ini ialah, okey, 10 nak pergi kepada 20, dia darab 2. Tapi 20 nak pergi kepada 10, dia kena bahagi 2. Alright. Jadi kita akan dapat 10 balik. Ini yang namakan sebagai berlawanan. Okey, belah sini nak ke sini darab, belah sini nak ke sini bahagi. 10 nak ke 20 kena darab, 20 nak ke 10 kena bahagi. Baik, kita pergi satu persatu. Baik. Okey, baik. Jadi soalan tengok di contoh 2. Tuliskan 64 ke dalam bentuk indeks menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Jadi 64, okey, sama dengan 2. Okey, betul ke 64 sama dengan 2? Tak betul. Macam mana nak buatkan A-nya betul? 2 kuasa apa? 2 kuasa apa sama dengan 64? 64 sama dengan 4. Salah. Tapi kalau 4 kuasa sesuatu, dia jadi 64. Begitu juga dengan 8. Adakah 8 sama dengan 64? Salah. 8 tak sama 64. Tetapi 8 kuasa something, 8 kuasa sesuatu adalah sama dengan 64. Baik, kita tengok contoh. Okey, kalau tadi kita nak tengok, kita nak tukarkan asas 64 ke asas 2. Jadi, kita gunakan kaedah pertama, iaitu kaedah pembahagian berulang. Kita tengok sini, ini ialah asas 2. Maka, yang pertama ialah tadi nombor asal, nombor 64, kita bahagi 2. Okey, so apa jawapan dia? 64 bahagi 2, 32. Alright, kita bahagi lagi dengan 2. Apa jawapan dia? Jawapannya ialah 16. Bahagi lagi 2. Okey, jadi berapa? 8. Okey, bahagi lagi 2. Akan dapat 4. Bahagi lagi 2. 4 bahagi 2 akan dapat 2. Dan
kita bahagi lagi dengan 2 sama dengan 1. Okey. Jadi kita tengok ada berapa pembahagian. Berapa kali pembahagian? 1. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Dan ini adalah pembahagian yang terakhir. 2 bahagi 2. Ini adalah pembahagian ke-6. So, maknanya 64 kita bahagi 2 sebanyak 6 kali. Dan kita mesti mengakhirkan dengan 1. Okay. So, ini maksudnya 6. Maknanya 2 kuasa 6 sama dengan 64. Ataupun 64 sama dengan 2 kuasa 6. Okey, inilah apa yang dimaksudkan dengan kaedah pembahagian berulang. Okey, baik. Kita tengok soalan seterusnya iaitu kita nak tukarkan 64 kepada asas 4. Baik, kaedahnya sama macam tadi. Kita tengok 64. Okey, 64 bahagi berapa? 64 bahagi 4. Jawapannya 16. Okey. 16 bahagi dengan apa? Bahagi dengan 4. Kenapa kena bahagi dengan 4? Ingat, kita nak tukar kepada asas 4. Jadi nak bahagi ni kena hanyalah dengan 4. Okey. Jadi jawapannya ialah 4. 16 bagi 4, 4. Dan kita bahagi lagi kali terakhir, maka jawapan 1. Ingat, kita mesti berakhir dengan 1. Alright. Okey, so berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali. So, 3 kali. N sama dengan 3 membawa maksud kita kena bahagikan dengan 4 sebanyak 3 kali sehingga bakinya 1. Maka 4 kuasa 3 ialah 64. Okey. Menggunakan konsep yang sama iaitu pembahagian berulang. Okey, baik. Kita tengok. Ini kita nak tukar 64 kepada asas 8. Kalau awak semua perhatikan, kalau tadi kita bahagikan nombor yang kecil iaitu nombor 2, berapa kali bahagi baru dapat 1? Ini 6 kali. Alright. Kalau kita bahagi dengan 4, berapa kali pembahagian? 3. Okey, kita tengok. Daripada 6 kali, tukar kepada 3 kali. Okey. Baik. So, 8 ni lagi besar dari 4. Okey. So, secara logiknya, semakin besar nombor asas yang kita nak tukar, semakin sedikit bilangan bahagi pembahagian berulang yang perlu kita lakukan. So, 64 bahagi 8 dapat 8. 8 bahagi 8 dapat 1. Berapa kali? 1, 2. So, kita dapat N sama dengan 2. Maka 64 sama dengan 8 kuasa 2. Jadi, jelas di sini 64 kita boleh tukarkan kepada asas yang berlainan tetapi memberikan nilai yang sama. Contohnya tadi 64 tukar kepada asas 2, asas 4 dan juga asas 8. Okey. 2 kuasa 6 sama dengan 64. Alright. 2 kuasa 6 sama dengan 64. Okey. Okey, bagaimana dengan 4? Okey. 4 kuasa 3 sama dengan 64. Dan 8. 8 kuasa berapa? 8 kuasa 2 sama dengan 64. Jadi, ketiga-tiga asas ini memberikan nilai yang sama iaitu 64. Jadi, kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, baik. Jadi, lawan kepada pembahagian ialah pendaraban. Okey, kita dah tahu 64 nak tukar kepada asas apa? Kita tahu nak tukar kepada asas 2.
Jadi ini mudahlah. Jadi awak tengok, tekan saja dalam kalkulator. Kalau 2 darab 2, sebanyak 2 kali baru 4. Okey, sini baru 4. Tak cukup lagi. Darablah lagi 1. Dapat 8. Tak cukup lagi. Tak cukup sebab dia nak 64. Okey, darab lagi sekali dengan 2. Dapat berapa? Dapatlah 16. Cukup ke tidak? Belum. Belum. Darab lagi sekali. Dengan 32. Dengan 2. Dapat berapa? Dapat 32. Dah cukup? Belum. Okey, dan last sekali darab dengan 2, maka awak dapat 64. Maka tercapailah 64 sama dengan 2 kuasa 6. Okey. Begitu juga dengan asas 4. Kita dah tahu 64 nak ditukarkan kepada asas 4. Jadi, berapa kali perlu kita darab 4 dengan 4 untuk mencapai 64? Kalau kita darab 2 kali, maka barulah kita mendapat 16. Okey, darab lagi sekali, sudah tercapai 64. Boleh tak darab dengan lagi sekali? Tak boleh. Okey, kalau darab sekali, 4 darab 4 darab 4 darab 4 lagi sekali, maka ianya sudah terlebih. Okey, lebih daripada 64. Okey, begitu juga dengan asas 8. Mudah. Kita tengok, semakin besar nombor, semakin kecil semakin sedikit bilangan pendaraban berulang yang perlu kita buat. Kalau di 2 tadi, kita perlu darab sebanyak 6 kali. Kalau di 4 tadi, kita darab sebanyak 3 kali. 3 dengan 6, 3 lagi kurang. Kalau di 8, kita hanya perlu darab 2 kali. 8 darab 8, 64. Mudah, bukan? Okey, ini adalah secara manual. Baik. Di dalam peperiksaan PT3, kita dibenarkan menggunakan kalkulator. Okey. Jadi ini ialah macam mana untuk kita gunakan kalkulator. Senang sahaja. Okey. Contohnya soalan ini. Okey, contohnya soalan ini. Okey. Kita boleh menukarkan nombor indeks kepada nilaiannya hanya dengan menggunakan kalkulator. Okey, kita menekan nombor 5. Ini adalah nombor 5. Dan kita menekan simbol kuasa. Ini ialah simbol kuasa. Dan kita tekan 4. 5 kuasa 4, maka akan terbitlah nombor 625. Okey, jadi secara automatik tak sampai 5 saat kita akan dapat jawapan. Okey, begitu juga dengan B. Alright, DB negatif 7 kuasa 3. Kita tak payah gunakan kaedah pendaraban berulang. Terus tekan saja di kalkulator. Okey, masukkan negatif 7. Ini negatif 7. Dan tekan simbol kuasa. Okey. Dia macam simbol anak panah ke atas ni. Alright. Simbol ini dan kita tekan 3. Jadi, negatif 7 kuasa 3. Sama dengan. Tekan sama dengan. Maka nilaian ini akan muncul negatif. Baik, perhatikan apabila nombor negatif, ini ialah nombor negatif, nombor 7, negatif 7 ini adalah nombor negatif, dikuasakan secara ganjil, maka hasilnya ialah juga ganjil. Alright. Okey. Dan, saya nak tarik perhatian awak semua kepada ini. Contoh E. Ini ialah nombor ganjil, tetapi dikuasakan dengan nombor genap. Tengok hasilnya. Apa hasilnya? Hasilnya ialah nombor genap akan terhasil. Okey, baik. Macam mana? Tengok dia punya logik. Logiknya macam ini. Okey, contoh. Negatif 1 darab negatif 1. Ada berapa kali pendaraban? 2 kali. Maka yang terhasil ialah, baik, negatif darab negatif, maka terhasil ialah 1. Alright. Terhasil ialah 1. Tetapi jika nombor negatif didarab dengan ganjil, dalam kes ini ialah didarab sebanyak 3 kali. Baik, ini negatif 1 darab negatif 1 ialah positif. Darab dengan negatif 1. So, akhirnya positif negatif, awak akan dapat negatif. Okey.
Jadi ingat, nombor negatif, alright, nombor negatif yang dikuasakan dengan positif akan menghasilkan nombor positif. Nombor negatif yang dikuasakan dengan bilangan nombor ganjil, maka yang terhasil juga adalah nombor ganjil. Okey, baik. Itu ialah kaedah mudah. Contoh 5 ini tengok pintar jari, ialah kaedah mudah untuk kita mengira nilai sesuatu nombor indeks dengan menggunakan kalkulator sahaja. PT3 anda semua dibenarkan untuk membawa kalkulator. Baik. Jadi, kita tengok. Tadi kita lompat satu bahagian, iaitu ini. Kita tengok ini contoh 3. Baik, macam mana kita nak tukarkan nombor ini? Kalau kita tengok sini ialah nombor 32 per 125 ke dalam bentuk indeks. Okey. Dengan menggunakan kaedah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kaedah pembahagian berulang menggunakan asas 2/5. Baik. Kita tengok kelayan ini, okey, untuk memudahkan. Baik. So 32 per 3125 dia nak jadikan kepada apa? 2/5. Okey. Jadi maksud soalan ini ialah 2/5 perlu kuasa berapa untuk jadi 32 per 3125. Saya ulang balik. Okey. 2/5 perlu kuasa berapa untuk jadi 32 per 3125. Pendek kata macam ni lah. 2/5. Okey. 32 per 3125. 2 nak jadi 32, 5 nak jadi 3125. Itu maksud dia. Jadi 2 kuasa berapa nak jadi 32? 2 kuasa berapa nak jadi 32? 5 kuasa berapa nak jadi 3125? Okey, kita tengok sini. Okey. Baik. Jadi sini kita tengok 2, ini pembahagian dengan 2. Okey, nombor di atas ini ialah 32. Okey, tengok betul-betul. Saya tukar warnanya. Okey, saya tukar warnanya. Okey, semula terlampau besar. Okey, baik. Okey, 32 nak jadi 32. Okey. 32 nak jadi 2. Okey, terlampau besar lah pula. Okey, semula. Okey, so 32 sini kita ambil 32. Dia nak jadi apa? Dia nak jadi 2/5. 3125. Okey. 3125 nak jadi 3125. Alright. 3125 nak jadi 5. Jadi, sebab itu di sini 32 bahagi 2. Bahagi 2 dan akhirnya 1. Alright, di sini 3125 nak jadi 5. So, bahagi dengan 5 bahagi 5 bahagi 5 bahagi 5 bahagi 5 dapat 1. Jadi terlihat di sini berapa kali? Rupanya 32 bahagi dengan 2 sebanyak 5 kali. Alright. Jadi maknanya 2 kuasa 5 sama dengan 32. Okey, so sini 3125 bahagi 5 bahagi 5 bahagi 5 bahagi 5 bahagi 5 dapat 1. Maknanya right, 5
kuasa 5 sama dengan 3125. 5 kuasa 5 sama dengan 3125. Okey, mudah. Alright. Ataupun kita boleh gunakan kaedah pembahagian pendaraban berulang. Okey. 32 per 3125. Okey. Jadi, okey, 2 nak jadi 32. Darab berapa kali? 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. 16 darab 2, 32. So, berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya 5 kali. Begitu juga dengan pembawah ini. Okey. 5 nak jadi 315. 5 darab 5, 25. 25 darab 5, 125. 125 darab lagi dengan 5, dapat 625. 625 darab lagi dengan 5 yang terakhir, maka dapat 3125. Okey, so ini jawapannya ialah 2 per 5 kuasa 5. Okey, baik. Alright, andai kata ada yang tidak faham tentang ini, boleh message saya, boleh hubungi saya di grup Telegram kita. Okey, dan kita akan bincang. Saya akan cuba memberikan penerangan yang sehabis baik untuk kita sama-sama faham. Baik, untuk tugasan kali ini, okey, cuba untuk siapkan latihan dalam buku teks, alright. Latihan muka surat 5, latihan muka surat 5. Okey, uji minda 1.1b. Okey, latihan ini apa yang dia kehendaki? Dia kehendaki ialah macam mana awak tukar 8 kepada asas 3. Maknanya 3 darab berapa kali dia 81. Untuk A. Untuk B, 15625. Okey, nak tukarkan kepada asas 5. Maknanya 5 darab berapa kali 5 untuk dapat 1625. Dan begitulah juga untuk C, D, E dan juga F. Okey, boleh. Baik, dan kita akan bincang soalan ini dalam kelas-kelas seterusnya. Sekian sahaja buat kali ini. Kita jumpa lagi dalam rakaman seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.